Khairat kematian dan juga takaful, ya betul, ada yang tahu, ada yang mungkin tak berapa nak faham, dan inilah tujuannya untuk kita berkongsi tentang khairat kematian dan juga takaful ini sebagai persediaan kita, apa prosesnya dan apa yang perlu dilakukan sebagai umat Islam terutamanya. Dan kita bersama dengan yang saya sangat alu-alukan kehadirannya, Dr. Zaharuddin, penasihat syariah bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey, saya nak sambut daripada perkongsian orang ramai tadi tu. Mungkin ada yang belum aware, tak tahu, tak pernah dengar pun ada juga. Jadi kepentingan khairat kematian ini, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semua penonton. Jadi pertama sekali, khairat kematian ni kalau yang tak pernah dengar tu mungkin peranan-peranan surau dan masjid perlu dilebihkan. Tetapi khairat kematian ni sebenarnya dalam negara kita bukan hanya ditawarkan khidmat ini dan servis ini oleh pihak masjid dan surau. Betul. Tapi banyak lagi pihak-pihak lain. Jadi secara ringkasnya, khairat kematian ni adalah salah satu bentuk takaful. Takaful ni apa benda? Takaful ni adalah satu konsep bantu-membantu mereka yang ada lebih, membantu mereka yang ada kurang. Sebagaimana dalilnya dalam hadis sahih Muslim, Nabi pernah bermusafir dengan para sahabat. Maka ada di antara mereka yang ada kenderaan, ada yang tak ada kenderaan. Betul. Maka Nabi pun Nabi kata, man kana ma'ahu fadlu zahrin falya'ud bihi ala man zahralah. Sesiapa yang ada kenderaan yang berdekosong belakang dia, bolehlah tawarkan pada mereka yang tidak ada. Maka Nabi kata lagi, man kana lahu fadlu min zat falya'ud bihi man zadalah. Sesiapa yang ada bekalan makanan yang lebih, maka berikan kepada mereka yang tidak ada. Jadi itu konsep takaful yang telah dikomersialkan, ada dekat takaful. Contohnya takaful Malaysia, takaful Ikhlas. Malah khairat kematian adalah salah satu bentuk takaful, tapi yang tidak berapa dikomersialkan. Maknanya dia tak begitu mahal dan coverage tak begitu besar, benefit tak begitu besar. Contoh yang kita lihat, antara yang biasa orang ramai terlibat adalah tabung haji kan. Jadi tabung haji ada takaful, ada khairat kematian tabung haji untuk dia punya penyimpan-penyimpan. Bayar RM28 setiap bulan, maka kalau ada kematian, waris akan mendapat RM12,000 untuk membantu pengurusan jenazah, van, pengkebumian, semuanya ada kos. Sebab kita sedih ada mendengar kes ada di antara surau yang terpaksa menolak mengebumikan dan menguruskan jenazah kerana waris tidak ada RM300. Jadi orang pun mula mengecam pihak surau, pihak masjid dan seumpamanya. Tapi itu adalah kos-kos sebenar yang mereka tak ambil keuntungan. Tapi mereka bayar kepada van, kalau mereka bayar pada penggali kubur. Memang kita harapkan semuanya boleh dibuat secara percuma. Tapi siapa yang nak buat secara percuma itu? Kan? Jadi di situlah wujudnya khairat kematian yang dianjurkan oleh setiap qaryah, setiap masjid, setiap surau. Ada collect mungkin setahun sekali, mungkin sebulan sekali, mengikut bulan-bulanan. Yang terkumpul itu, kalau ada kematian, maka diambil sedikit duit itu, di-coverkan untuk urusan pengebumian dan kematian ahli qaryah tersebut. Doktor, kalau kita nak melihat kepada khairat kematian dan takaful inilah prosesnya itu bagaimana, dan adakah ianya merupakan satu kewajipan ataupun perlu ada kepada semua? Sebab kadang-kadang ada yang tak ambil kepentingan untuk ada khairat kematian ini juga, sebab tak apa, belum lagi berlaku pada kita, ini tak apa, kita boleh uruskan nanti, macam tu. Betul. Jadi kalau kita lihat bahawa kematian ini dia datang tanpa sebarang tanda pun, banyak berlaku kematian yang tiba-tiba kan. Betul. Jadi bagi mereka yang ada kelebihan golongan T10 contohnya, bukan T20, T10 lagi jadi mereka ini mungkin tak adalah isu sangat dari sudut khairat kematian ini. Jadi mereka boleh bayar on the spot kepada surau, kepada pengurus pengebumian dan seumpamanya. Tapi bagi mereka yang merasakan bahawa duit mereka adalah betul-betul cukup makan, tak ada duit lebih yang tiba-tiba nak keluarkan RM2,000, RM3,000, maka mereka patut menyediakan payung ini sebelum hujan. Jadi dengan cara kita mencarum dekat masjid atau surau secara bulanan dengan jumlah yang kecil, malah semua rakyat Malaysia pun rasanya ada kelayakan untuk mendapat daripada skim khairat kematian kerajaan Malaysia, yang mana boleh membawakan beberapa bukti, tak ada caruman apa-apa, bukti kematian, bukti dia adalah anak, dia adalah suami atau isteri, dapat RM1,000. Jadi orang pencen pun ada juga, kerajaan Malaysia ada juga.
Dan kalau ada kematian boleh segera pergi uruskan, boleh dapat reimbursement ataupun dapat pulangan. Jadi hukum dia tidaklah wajib, tetapi dia adalah sukarela kerana duit yang kita carum itu adalah sedekah. Ya, betul. Jadi sedekah yang wajib adalah zakat saja. Sedekah yang tak wajib ini sunat hukumnya. Malah kita boleh mendapat manfaat, dan kalau tidak ada kematian sepanjang kita duduk di kawasan itu, kita sudah bersedekah sebenarnya kepada orang yang lain yang memerlukan. Memberi manfaat kepada mereka. Doktor, kita nak sambung sikit perbincangan ni secara takafulnya pula khairat kematian ini. Mungkin prosesnya, apa mungkin faedah-faedah yang boleh kita dapatkan juga apabila melakukan khairat kematian secara takaful? Baik, jadi yang pertama sekali saya berbeza pendapat dengan apa yang disebutkan dalam bingkisan tadi. Sebenarnya konsep yang disebutkan itu ada kesilapan lah. Sebenarnya konvensional ni buat secara tidak Islam sebenarnya. Jadi apa yang disebut tadi, dia katakan takaful tak boleh digunakan duit untuk servis bank. Itu juga salah. Sebenarnya semua duit sumbangan itu boleh digunakan untuk kematian punya pengurusan dan juga untuk pengurusan barang-barangan, pengurusan jenazah, iaitu orang termasuk van. Jadi tidak ada halangan untuk digunakan takaful. Jadi tidak menggunakan takaful seolah bersetuju untuk menggunakan konsep yang tidak Islamik yang terdedah kepada riba dan seumpamanya, which is not true lah. Jadi kalau kita lihat dekat Malaysia, kita ada government punya khairat kematian, yang mana kita ada kematian di mana-mana di kalangan rakyat Malaysia, warga negara. Waris boleh pergi claim dan boleh dapat RM1,000, dia akan masukkan melalui BSN. Jadi dengan duit itu boleh digunakan untuk apa-apa urusan kecemasan dan juga kain kapan dan seumpamanya. Kalau tabung haji saya dah sebut tadi, Pos Malaysia pun ada juga. Yang mana sumbangan RM80 boleh mendapat sehingga RM3,000 ke RM5,000 sekiranya ada kematian. Jadi pesara ada sampai RM3,000. Kalau anak Selangor ada skim tabung warisan anak Selangor, tanpa caruman dapat RM1,500. Jadi kalau ada kematian, mak ayah kena tahulah. Kalau pekerja, semua pekerja ada juga namanya di bawah perkeso, yang mana berdasarkan resit boleh claim RM2,000. Jadi sebenarnya banyak kita kena tahu supaya kita claim semua sekali. Boleh jadi wang kecemasan untuk pendidikan, untuk rumah, untuk kereta dan seumpamanya. Kalau KWSP pun ada, pencarum KWSP boleh tak perlu carum apa-apa, caruman KWSP itu dah cukup. Buktikan sebagai ahli, boleh bawa resit, claim RM2,500. Jadi kalau ASNB, ASB semua sekali pun ada juga, berdasarkan berapa unit ada boleh dapat 500, dan Felda pun ada juga, iaitu semua ahli Felda boleh dapat sehingga RM3,000. Dan juga mawib, siapa bayar zakat dekat mawib paling kurang RM50 setahun, boleh dapat RM3,000 bila mana ada kematian. Jadi itu adalah kelebihan-kelebihan yang begitu banyak. Yang kalau kita tinggalkan, ada kerugian kepada kita sebab dia memang dah disediakan walaupun tanpa bayaran. Ada tadi kita ada bayaran caruman, ada yang sebagainya tak ada bayaran langsung. Jadi ahli saja, carum saja, dan yang penting ambil tahulah ada ilmunya. Dan itu juga tujuan kami bersama dengan Dr. Zahrudin untuk berkongsi berkaitan dengan kepentingan khairat kematian dan juga takaful ini. Doktor, terima kasih banyak kerana sudi berkongsi dengan kami. Nanti ada kesempatan kita jemput lagi ya. Baik.